Okey, semua, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa khabar semua? Dah lama kita tak jumpa kan? Dan okey, pada hari ini saya cadang nak buat tutorial, tapi saya fikirkan kita dah nak habis. Sebab saya ingat saya nak habiskan dulu sains fizikal ni, and then baru kita bincang. Tapi sains fizikal ni pun tenaga ni saya bahagikan kepada beberapa bahagian, mungkin dalam 3 bahagian. Sebab tenaga ni, topik tenaga ni topik yang dia banyak pecahan. Jadi pada hari ni saya nak teruskan dulu dengan unit tenaga ni. Dan okey, kita mulakan dulu kelas kita ni dengan tasbih kafarah dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita hari ni saya tak nak bebankan awak orang dengan macam-macam. Okey, saya kecilkan sikit saya punya gambar kat sini. Okey, jadi tenaga. Okey, apa yang awak tahu tentang tenaga? Awak biasa nampak unit tenaga ni kat mana? Okey, tenaga ni dia ada unit dia tahu. Biasa kita panggil K kalori. Yang ni tenaga dalam badan kita lah. Biasa kalau siapa yang biasa pakai smartwatch kan, biasa dia akan bagi tahulah. Contoh, nampak kalori. Nampak kalori. Okey, yang itu jumlah, itu unit tenaga dalam badan kita. Berapa banyak tenaga yang telah dikeluarkan. Dan setiap tenaga ni macam-macam. Inilah saya nak terangkan apa dia tenaga ni hari ni lah. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, tenaga dan sumbernya. Okey, tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi kalau tak ada tenaga, okey, contoh kalau manusia tak ada tenaga, apa yang akan jadi? Dia akan lemah, dia akan lesu. Kalau macam bateri pula, contoh kan, macam jam yang saya tunjuk tadi ni, tak ada bateri, mati, tak hidup. Okey, itu juga dengan apa orang panggil, peralatan elektrik apa semua, itu semua memerlukan tenaga. Okey, tapi hari ni saya nak terangkan dulu apa dia tenaga dan dari mana sumber tenaga-tenaga ni semua. Okey, jadi tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Manusia dan haiwan memperoleh tenaga melalui makanan yang dimakan. Sebab tu kita makan sebab nak tenaga. Perasan tak bila kita puasa, yang Muslim, bila sampai waktu bulan Ramadan, ada setengah aktiviti kat sekolah tu dihadkan. Contoh macam PJ kan. Sebab bila PJ memerlukan tenaga yang banyak,
Awak berlari mengejar bola apa semua. Dan bila awak dah gunakan tenaga tu, lepas tu awak tak makan. Biasa pergi waktu pagi kan, lepas tu awak tak makan, confirm tenaga untuk awak nak gunakan untuk melalui hari apa yang seterusnya tu tak ada. Dan masa tu lah ada apa orang panggil, apa, nafsu nak makan tu kan. Saya harap tak ada lah yang curi-curi apa, curi-curi buka puasa kan. Macam baru je raya puasa, padahal dah sebulan lebih kan, dah 2 bulan kan. Okey, manusia dan haiwan memperoleh tenaga melalui makanan yang dimakan, dan tumbuhan hijau memperoleh tenaga melalui proses fotosintesis. Yang ni proses fotosintesis daripada cahaya matahari. Okey, sumber tenaga terdiri daripada, pertama, sumber tenaga utama, dan yang kedua, sumber tenaga lain. Sumber tenaga utama ni cuma hanya ada satu sahaja. Apa dia? Ini dia. Apa dia? Yang ni, matahari. Okay. Kenapa matahari ni merupakan sumber tenaga utama? Sebab berbalik kepada yang ini, proses fotosintesis. Manusia, okey, contoh manusia makan, dia makan apa? Makan sayur, makan haiwan. Okey, kita tengok dulu. Makan sayur, sayur daripada tumbuhan, dan tumbuhan membuat makanan, mendapat tenaga daripada proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis ini daripada berlaku apabila adanya cahaya matahari. Begitu juga dengan haiwan. Haiwan biasanya makan apa? Contoh macam lembu. Lembu makan apa? Lembu makan rumput. Rumput ialah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau mendapat tenaga daripada proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis ini daripada cahaya, berlaku apabila ada cahaya matahari. Sebab tu sumber tenaga yang utama ialah matahari. Tak ada matahari, contoh kalau keadaan gelap gelita, tumbuhan tak hidup. Bila tumbuhan tak hidup, haiwan yang makan tumbuhan, contoh haiwan makan rumput, tak ada. So manusia nak makan apa? Sebab tu kata sumber tenaga yang utama ialah matahari. Okey. Dan kita pergi pula dekat sumber tenaga lain. Sumber tenaga lain ialah, pertama sekali makanan, yang kedua bahan api fosil, yang ketiga bateri, yang keempat nuklear, yang kelima angin, yang keenam air, yang ketujuh biodiesel, dan yang ke-8 ombak. Okey, saya pergi dulu kat sini. Okey, ini makanan banyak. Ini apa yang kita dapat, yang menghasilkan tenaga. Bila makanan ni masuk dalam badan kita, bila kita makan, berlakunya satu proses dalam badan kita, dalam perut, dan akan memberikan tenaga kepada kita. Yang ni pula sumber salah satu tenaga daripada bateri. Bateri ni biasa dari tenaga apa dalam ni? Tenaga elektrik. Dan macam mana tenaga elektrik boleh ada dalam ni? Dia disimpan dalam ni. Dia macam storage lah. Tenaga, salah sumber tenaga yang lain juga, ini apa? Kalau nampak kipas macam ni, angin. Dan kebanyakan negara-negara yang berangin, sebagai salah satu contoh negara belah-belah barat sana, biasa tengok, kalau awak tengok pun dia letak dekat satu kawasan padang yang tinggi. Sebab kat situ biasanya
angin tiup. Kalau awak tanya kenapa kat Malaysia tak ada, kat Malaysia dia ada cara untuk ada tempat macam ada sumber lain lah untuk menghasilkan tenaga. Nanti kita pergi kat situ. Okay, and then sumber tenaga juga dari sumber biogesim, biomass ni, daripada sampah, daripada apa orang panggil, tumbuh-tumbuhan, hasil tanaman. Mungkin hasil tanaman tu dah rosak ke apa kan, so dia tak buang macam tu, dia terus masuk dalam jana kuasa biomass ni, biogesim. Alkohol, yang ini kalau minyak, hasil daripada ada buangan minyak tu, dia akan dimasukkan juga dalam jana kuasa biomass ni, biogesim. Gas, dia juga kayu-kayu. Okey, mungkin awak tertanya-tanya, biomass ni apa dia biomass ni kan? Okey, sekejap, kita biomass. Biomass generator. Ini generator kecil lah kan. Kalau ikutkan ini biomass yang besar ni lah. Okay, sekejap saya try buka yang besar sikit. Ini semua yang bahan-bahan tadi dimasukkan dalam ni, terbakar, dan dia akan menghasilkan gas. Gas ni yang mudah terbakar, dan dia akan pergi dekat pemanas air ni, sebab dia bakar kan. So dia akan pergi kat pemanas air ni, dan air ni, steam dia akan pergi ke turbine. Lebih kurang macam jana kuasa elektrik air, cuma yang ni dia guna bahan-bahan buangan. Dan kalau awak tengok kat sini, daripada steam, kemudian steam kuat, dia akan menolak turbin ni untuk berputar. Generator ni akan menghasilkan tenaga elektrik, dan daripada steam ni dia akan jadi air, dan dia akan kitar semula balik. Air dia akan menggelegak, dia akan jadi steam, kemudian jadi air balik, dan begitulah seterusnya. Generator ni dia akan menghasilkan tenaga elektrik, dan daripada tenaga elektrik ni dia akan simpan ke satu kapasitor yang sangat besar, dan dia akan pergi lah. Dia akan pergi kat transmission dengan distribution lah. Dia akan pergi kat rumah-rumah domestik, rumah-rumah biasa. Tapi kita ni jarang lah guna, kat negara kita ni jarang lah guna biogesim punya generator ni. Okey, lepas tu yang ni ombak. Ombak pun dia ada jana kuasa dia juga, tapi dia bukan jana kuasa macam tadi tau. Okay. Kalau awak tengok, jana kuasa ombak ni dia berbeza sikit. Okey. Kalau awak tengok kat sini, yang ini dia
letak dia gunakan macam pelampung ni. Pelampung ni kan dia akan bergerak macam ni tau. So bila bergerak macam tu, dia akan menggerakkan generator lah dalam kat sini. Macam turbin tadi, macam dynamo tadi. Generator tadi kan dynamo yang besar kan. Kalau yang ni bila dia bergerak macam tu, dia akan memusing generator dynamo ni dan dia akan menghasilkan elektrik. Sebab kalau awak tengok kat laut, ombak dia sentiasa ada. Tak ada kat laut tak ada ombak. Kalau pergi kat pantai, nampak kan sentiasa ada ombak. Dan daripada tenaga ombak ni lah boleh digunakan jana kuasa yang macam ni. Okay, kemudian kita pergi pula. Okay, yang ini tenaga fosil. Kenapa tenaga fosil? Sama juga dengan generator yang ni, cumanya yang ni dia gunakan tenaga fosil. Apa dia tenaga fosil ni? Kalau awak tengok kat sini, yang ini arang batu. Arang batu ni terhasil daripada fosil-fosil, daripada tinggalan zaman prasejarah dulu. Zaman dinosaur tu kan, yang mana bangkai dinosaur, contoh bangkai dinosaur dah mati, kemudian bila berlakunya pergerakan peredaran zaman dan muka bentuk bumi berubah, dan dia akan dia akan tutup bangkai tu. Dan bila dah berapa lama berada dalam bumi, dia punya molekul dah start bertukar. Sebab tu ada yang jadi arang batu, ada juga yang jadi yang negara banyak kejar, iaitu petroleum, petrol. Yang tu pun bahan api fosil sebenarnya. Cuma yang tu telah dah diproses apa semua tu jadi petrol. Macam ni apa panggil, arang batu. Arang batu pun fosil juga. Kemudian yang seterusnya, yang ini tak adalah dekat negara kita. Yang ni banyak macam dekat negara Rusia. Apa dia ni? Ini jana kuasa nuklear. Dan nuklear ni dia sangat-sangat bahaya lah, sebab dia ada radioaktif kan. Kita tak ada, memang tak ada dekat negara kita. Okay, yang ni banyak dekat negara kita. Salah satu dia dekat mana tu, dekat Cahaya Baru, dekat ACJ sana ada empangan kan. Dekat empangan ni, kat dalam dia ni, kat tepi dia ni ada apa panggil, ada dynamo lah, generator besar. Sebab tu bila air lalu kat sini, dia akan menggerakkan generator tu, dan generator tu akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan dia akan pergilah ke distributor. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kemudian untuk topik seterusnya, kita akan bincangkan pula apa dia bentuk-bentuk tenaga tu. Okay, dan okay, saya harap awak dah buat kan. Ada ramai yang dah hantar kerja kepada saya. Bagus. Yang untuk hari ni hanya buat muka surat 65 saja. Tenaga dan semuanya buat muka surat ni, buku mesra digital ni, muka surat 65 saja. Nanti hari Ahad boleh kot. So hari Ahad saya kena ke office. So boleh kot nanti kalau saya cuba ambil masa untuk bincangkan kerja ni. Ataupun mungkin
hari Khamis lah. Tak apa, hari Khamis lah. Hari Khamis saya tak ada. Mungkin kita boleh bincang terus lah semua kerja-kerja yang telah saya bagi sebelumnya. Okey. Jadi itu saja, sekian saja untuk hari ini. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan secara personal lah kepada saya, ataupun dalam grup. Saya akan cuba jawab secepat mungkin sebab banyak sangat. Mungkin ada di kalangan awak yang dah hantar mesej pada saya, tapi saya sama ada saya lambat reply ke ataupun saya tak reply, memang banyak sangat. Itu saya minta maaf lah tapi saya akan cuba jawab juga secepat yang mungkin. Okay, jadi sekian saja, itu saja untuk hari ini. Kalau ada Okay, kalau ada apa-apa boleh kita boleh teruslah ke dalam, boleh ajukan soalan dalam Telegram Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.